Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Cikgu harap kamu semua dalam keadaan yang sihat, ceria dan bersemangat untuk belajar di rumah. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dalam kelas Sains tahun 6 bersama Cikgu Rini. Jom kita mula. Baiklah, kita akan mulakan pembelajaran dalam unit 1 iaitu kemahiran saintifik. Tajuk ini sangat penting kerana kita akan mempraktikkan kemahiran ini dalam semua aktiviti sains yang kita jalankan. Jadi, cikgu nak ingatkan supaya kamu fokus terhadap penerangan cikgu dalam video ini. Okey, semua dah sedia? Apa itu kemahiran proses sains? Kemahiran proses sains adalah sebahagian daripada kemahiran saintifik. Kemahiran ini diamalkan semasa kita menjalankan eksperimen atau penyiasatan. Ia dapat membantu kita melakukan aktiviti dengan teratur dan sistematik. Kemahiran proses sains merangkumi 12 kemahiran iaitu memerhati, mengelas, mengukur menggunakan nombor, membuat inferens, meramal, berkomunikasi, menggunakan perhubungan ruang dan masa, mentafsir data, mendefinisi secara operasi, mengawal pemboleh ubah, membuat hipotesis dan mengeksperimen. Mengikut standard pembelajaran hari ini, cikgu akan memberi tumpuan kepada 6 kemahiran proses sains sahaja. Jadi, cikgu harap kamu dapat menguasai pembelajaran kita pada hari ini. Kemahiran proses sains yang pertama ialah kemahiran memerhati. Memerhati adalah proses mengumpul maklumat tentang objek atau fenomena yang berlaku dengan menggunakan deria. Contohnya, kita boleh membuat pemerhatian tentang buah durian dengan menggunakan deria penglihatan, bau, rasa dan sentuhan. Manakala deria pendengaran digunakan sekiranya kita membuat pemerhatian yang melibatkan kehadiran bunyi. Sedapnya buah durian. Cikgu pun suka buah durian. Okey, mari kita lihat video. Durian. Aduh, sakitnya. Hati-hati Aina, tajam kulit durian ni. Alhamdulillah, tidak luka. Sedapnya rasa durian ni. Kemahiran proses sains yang kedua ialah kemahiran mengelas. Mengelas adalah proses mengumpul atau mengasingkan objek mengikut sifat dan ciri yang sama. Contohnya, sekiranya kita menjalankan aktiviti kitar semula, sudah tentu kita akan mengasingkan dahulu bahan buangan tersebut kepada kumpulan yang sama, seperti kertas, plastik, kaca atau logam. Mari kita lihat contoh yang lain tentang kemahiran mengelas dalam video ini. Haiwan-haiwan ini boleh dikelaskan kepada dua bahagian iaitu berkepak dan tidak berkepak. Burung hantu, ayam dan itik mempunyai ciri sepunya iaitu berkepak, manakala kucing, tupai dan cicak mempunyai ciri sepunya tidak berkepak. Seterusnya adalah kemahiran mengukur menggunakan nombor. Pemerhatian kuantitatif dalam kemahiran ini memerlukan kebolehan menggunakan nombor dan unit-unit pengukuran yang tepat kerana
Kemahiran ini sangat penting dalam aktiviti harian kita yang melibatkan proses mengukur atau menyukat. Jom kita lihat contoh penggunaan alat-alat yang selalu kita gunakan dalam aktiviti harian kita. Mengukur ialah kemahiran membuat pemerhatian menggunakan nombor dan alat berunit piawai. Mari kita lihat beberapa contoh aktiviti mengukur dan menggunakan nombor. Daniel menggunakan pembaris untuk mengukur panjang garisan lurus. Siti menggunakan jam randik digital untuk mengukur masa larian kawannya. Abu mengukur jisim badannya dengan menggunakan alat penimbang. Sarah menyukat isi padu cecair dengan menggunakan bikar. Kemahiran membuat inference bermaksud membuat kesimpulan awal yang munasabah, yang mungkin betul atau tidak betul untuk menerangkan sesuatu pemerhatian. Contohnya, cikgu dapat berikan sebab yang munasabah terhadap keadaan pokok bunga yang ditanam oleh cikgu yang sudah menjadi layu dan tidak subur. Cikgu dapat beri alasan bahawa pokok bunga tersebut tidak disiram atau tidak diletakkan baja. Okey, mari kita lihat contoh yang lain. Dalam kata lain, inference ialah menyatakan sebab terhadap pemerhatian yang dilakukan. Mari kita lihat beberapa situasi membuat inference. Pokok bunga ros itu layu kerana tidak mendapat air yang cukup. Bayi itu menangis kerana lapar. Skrin telefon itu tidak menyala kerana telefon kehabisan tenaga dari bateri. Suhu badan Aisyah tinggi kerana dia demam. Kemahiran beramal pula adalah membuat jangkaan awal atau ramalan tentang sesuatu perkara. Kita dapat ramalkan keadaan pokok bunga cikgu sekiranya tidak disiram dalam tempoh masa yang lama. Tentu pokok bunga cikgu akan mati. Kita dapat membuat ramalan tersebut kerana kita sudah mempunyai pengetahuan dalam tajuk fotosintesis bahawa tumbuhan memerlukan air untuk terus hidup. Meramal ialah kemahiran membuat jangkaan terhadap sesuatu peristiwa yang akan berlaku. Ramalan yang dibuat mungkin betul atau salah.
Ramalan dibuat berdasarkan pemerhatian, pengalaman lalu, data atau pola. Mari kita lihat contoh ramalan dalam sains. Berdasarkan pemerhatian terhadap aktiviti yang dilakukan, Rose meramalkan air sungai yang keruh itu akan berubah menjadi jernih. Berdasarkan pengalaman lalu, Danny meramalkan roti itu akan berkulat selepas 7 hari. Berdasarkan jadual ini, Ahmad meramalkan magnet yang bersaiz sangat kecil dapat menarik 2 klip kertas. Kemahiran terakhir adalah berkomunikasi. Berkomunikasi bermaksud proses menyampaikan atau mempersembahkan maklumat sama ada dalam bentuk tulisan, lisan, jadual, graf, rajah dan model. Dalam menjalankan penyiasatan, kemahiran berkomunikasi sangat penting kerana hasil penyiasatan dapat disampaikan melalui maklumat yang jelas dan tepat. Berkomunikasi ialah cara kita menyampaikan maklumat kepada orang lain. Maklumat yang disampaikan perlu difahami dengan betul. Terdapat pelbagai bentuk komunikasi dalam sains. Mari kita perhatikan beberapa cara berkomunikasi. Pertama ialah lisan. Lisan ialah menggunakan perkataan untuk bercakap dengan orang lain. Sebagai contoh, semasa menonton video ini, anda mendengar suara cikgu, iaitu cara cikgu berkomunikasi secara lisan dengan anda semua. Kedua ialah lakaran. Lakaran ialah menggunakan lukisan, gambar. Sebagai contoh, Lisa melakar gambar zirafah yang dilihatnya di zoo. Ketiga ialah tulisan. Tulisan ialah menggunakan perkataan dan nombor untuk menyampaikan maklumat. Tulisan bukan sahaja menulis di atas kertas, tetapi menaip pada komputer juga adalah berkomunikasi menggunakan tulisan. Sebagai contoh, Hadi menaip jawapan menggunakan tulisan untuk menjawab soalan kawannya. Keempat ialah model. Model ialah penyampaian maklumat menggunakan objek 3 dimensi. Sebagai contoh,
Alia membuat model bangunan untuk menunjukkan bongkar bentuk asas. Kita imbas kembali 12 kemahiran proses sains yang mesti kita hafal. Jom nyanyi sama-sama. 눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에. I'm going crazy. I'm going crazy. 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어. I'm going crazy. Yeah. 시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐. Berikut merupakan tugasan kamu pada hari ini. Kamu dikehendaki menjawab soalan dalam buku teks muka surat 12 dan 13 untuk soalan nombor 1 dan 5 sahaja. Selamat menjawab. Setakat ini saja pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap ilmu yang disampaikan memberi manfaat kepada semua. Kita jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Sekian, terima kasih. Bye-bye.